Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihim minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana wa sa'ba idha syi'ta radhi sahla. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi waftah alaina ma'rifatil ilmi wassahhil lana abwaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang dihormati Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, para ibu, para ayah, abang-abang, adik-adik, sidang jemaah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama yang kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk kita bersama-sama berkumpul dan hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Marilah juga sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita setidak-tidaknya untuk menamatkan 30 hari Ramadan yang telah pun berlalu. Dan ketika ini kita dah nak masuk minggu yang ketiga dah, Syawal. Kan? Mungkin sebilangan daripada kita dah selamat dah kan puasa 6 Syawal. Mungkin sebilangan kita tak sempat ustaz kan, minggu pertama anak-anak balik kampung kan, meraihkan anak-anak. Kok terbalik kot, bukan meraihkan anak-anak kan. Kan anak-anak meraihkan mak ayah. Kan, masuk minggu kedua dah start dah rupanya kan, apa dia, rumah terbuka Aidilfitri. Tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak sempat straight kan, buat secara berterusan, buatlah berselang-selang. Kan, hari Isnin, kemudian hari Khamis, ataupun hari Isnin, buat pula hari Rabu, buat pula hari Jumaat, buat pula begitulah seterusnya, sehingga insya-Allah kita boleh tamatkan 6 hari je, tak banyak tuan-tuan 6 hari je. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Nabi sebut dalam sebuah hadis, maksudnya barang siapa yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya ganjaran sebagaimana puasa setahun penuh. Masya-Allah kan. Yalah, kita ni tak tahu lagi tuan-tuan ya. Belum tentu yang berada ke hadapan ni sihat, umurnya lebih panjang daripada tuan-tuan perempuan yang berada di hadapan. So ambillah peluang ini tuan-tuan dan puan-puan kan. Ruang-ruang yang diberikan kepada kita ini kalau boleh kita maksimalkan. Moga-moga ada keberkatan di situ yang Allah akan berikan ganjarannya kepada kita. Kan, kalau ada anak-anak di rumah, ada anak-anak yang jauh telah pun pulang ke tempat kerja masing-masing, peringatkan mereka. Para ibu, para wanita yang masih ada qada, qada puasa, maka baginya 2 kelebihan. Kan? Nak puasa qada dulu boleh, nak puasa 6 dulu pun boleh. Tapi kebanyakan ulama sebut yang terbaik qada puasa kemudian diikuti dengan puasa 6. Kalau takut pula tak sempat, boleh doublekan sekali tuan-tuan, tak ada masalah. Bagi siapa nak dapat pahala lebih, dia akan buat berasingan. Tapi barang siapa yang rasa-rasa macam tak sempat, boleh combine.
Maksudnya puasa qada sekali dengan puasa 6 di bulan Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pesan kepada diri saya, nak beri ingatan kepada semua, ambillah peluang ini. Kan? Sedar tak sedar dah masuk minggu yang ketiga. Kan? Biasanya kalau hujung minggu ni tak tahulah jadual kan, dari pagi sampai malam. Kadang tak sempat nak apa? Nak bersahur pula. Bersarapan dekat rumah. Kan? Nak cerita ramainya orang yang nak bersedekah. Saya nak highlightkan ramai yang nak bersedekah. Pun begitu, janganlah mubazir, jangan mubazir. Kalau kita nak buka rumah terbuka, buatlah. Ikutlah panduan dan tata cara yang telah pun ditetapkan. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pesan juga satu benda lagi. Ni sampai hilang suara dah ni tuan-tuan kita semua sedia maklum, musim panas. Khutbah hari ni pun cerita pasal musim panas, masya-Allah. Kan pentingnya kita sebenarnya menjaga kesihatan kita. So jangan lupa kalau kita nak berziarah, tapi dalam masa yang sama tolonglah jaga kesihatan. Begitu juga adik-adik kalau nak pergi berziarah, jangan ingat duit raya je. Itu letaklah nombor 10. Yang paling utama adalah berjumpa dengan tuan rumah. Minta maaf kepada tuan rumah. Kan inilah masa untuk kita mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Wallahu alam. Cukup sekadar tu. Panjangkan cerita pasal Ramadan dan Syawal pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan perbincangan kita berkenaan dengan kitab yang berjudul Al-Fiqhul Manhaji. Kita dah bincang hari tu kan, baru nak start mukadimah. Tak baca mukadimah lagi, baru nak start. So bila saya baca, saya rujuk, masya-Allah. Kan kitab yang berada di tangan kita pada hari ini, mukadimah ni saja mencecah 100 muka surat. Kan kalau kita nak, kata orang tu, kalau kita nak tinggalkan 100 muka surat tu sayang. Kenapa? Kerana di situlah letaknya beberapa manhaj, kaedah penulisan, sejarah penulis, sejarah penterjemah. Kerana buku yang berada di tangan kita ini adalah buku yang begitu bermanfaat, besar fadilatnya. Sebab itu kita nak tahu serba sedikit siapa yang menulis, bagaimanakah sejarah penulis buku ini, penterjemah buku ini. Wa imma kepada sahibul mazhab, orang yang kita rujuk ini adalah pemilik kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, satu tokoh yang begitu hebat sebenarnya. Dan buku yang berada di tangan kita pada hari ini bukan hanya dibaca di Malaysia, asalnya daripada besi bahasa Arab telah pun dibaca di serata tanah Arab, kemudian berkembang sehingga sampai ke Nusantara. Dan bukan sahaja dibaca di Masjid di Surau, tetapi dikaji sehingga ke peringkat Menara Gading. Sebab itu penting sangat untuk kita tahu cerita di sebalik itu. Kenapa? Daripada situ dah kita tahu bagaimana gigihnya ulama dulu menulis. Begitu gigihnya mereka ini mengarang untuk disampaikan kepada kita. Kan kalau tak adalah tinggalan telika dan hazanah begini, kita pun tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang boleh kita rujuk. Kan dalam hadis yang panjang disebutkan, bila Allah nak tarik satu ilmu, bukan Allah tarik ilmu daripada buku, tak, tapi Allah akan tarik seorang ulama. Bila Allah tarik seorang ulama, kefahaman yang terkandung dalam badan dia, yang disimpan dalam otak dia, semua akan hilang bersama dengan dirinya sendiri. So apa yang ditinggalkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan? Kitab. Pun begitu, kita nak baca kitab, kena rujuk siapa yang telah membaca kitab tersebut. Kan supaya kita dapat kefahaman sebagaimana penulis kitab itu menulis kitab yang disusun. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, begitu terujanya bila baca mukadimah, tak baca isi, baru cerita mukadimah, permulaan sahaja pun dah teruja. Begitu seronoknya nak baca buku ini. Itu saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah nanti kata orang, belajar apa dengan Ustaz Yusni tu? Baca mukadimah je. Tapi baca mukadimah, cerita mukadimah tu dah banyak dah sebenarnya. Bukan apa, dekat mukadimah tu kita dah dapat ilmu. Kenapa? Kerana menjadi salah satu daripada kaedah penulisan ulama terdahulu, dia akan bercerita dulu bagaimanakah seorang ulama itu menulis buku. Dan manhaj yang digunakan oleh penterjemah kitab ini, Fiqhul Manhaji, memang dia cerita sejarah Imam Syafi'i, dia cerita ketiga-tiga biodata penulis kitab ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kitab yang berada di tangan kita ditulis oleh 3 orang ulama Syria. Seorang bernama Dr. Mustafa Bugha, seorang bernama Dr. Ali Syarbaji, dan seorang bersama Dr. Mustafa Khin. So ada 3 orang.
So kita pun nak mengenal dengan siapa 3 orang tokoh ini yang telah pun menulis buku menghimpunkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, kemudian dijadikan rujukan kepada kita, rujukan yang mudah untuk dibaca. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka sungguh kitab Imam Syafi'i yang mula-mula ditulis, namanya kitab Allahu Akbar, saya pun tak mampu nak cerita kan. Buku tu pendek je tuan-tuan dan puan-puan, tapi bila diterjemahkan bila disyarahkan oleh anak muridnya, daripada jilid dia pendek tu jadi panjang. Kenapa? Banyak sangat ilmu-ilmu yang perlu diterangkan kan. Orang dulu dia tulis dengan penuh teliti kan, dengan penuh maksud. Kita bila membaca, apa pula ni kan, kena terjemah. Itu juga yang berlaku kepada kitab ini. Versi asalnya adalah 3 jilid versi bahasa Arabnya, tetapi diterjemahkan menjadi 4 jilid. 4 jilid yang bersama dengan kita ini adalah jilid yang dicetak oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, berwarna kuning ungu. Apa nak sebut ni? Kuning ungu. Jadi kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada muka surat yang ke-6. Kalau tuan-tuan ada di salinannya, ada dalam versi PDF tuan-tuan ya. Kata pengantar pengarah Musyrif Lajnah, lafaz alhamdulillah kami rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurnianya, dan dengan izinnya dapatlah disiapkan tashih semula penterjemahan kitab Al-Fiqhul Manhaji melalui lajnah penyusunan dan tashih. Walaupun begitu, masih banyak ruang yang boleh diperbaiki dalam penterjemahan ini. Tengok ya, begitu merendah dirinya para penterjemah ini, walaupun dia terjemah bagus daripada versi sebelum tu, tapi dia merendah diri. Ada lagi ruang untuk ditambah baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peranan kita bila ada anak-anak ini, kita ajak datang, dengar, tengok di manakah ruang untuk buat penambahbaikan. Apa lagi yang boleh kita tambah baik? Mungkin dari sudut contohnya kita boleh tambah baik, mungkin dari sudut olahannya kita boleh tambah baik. Kenapa? Kerana zaman ini berlalu dan cara berfikir juga berbeza kan. Anak-anak kita zaman sekarang ni, anak-anak saya zaman sekarang ni, kalau saya buka buku kuning nak baca pun tak boleh. Kenapa? Kita baca dengan ejaan sekali. Bawau mim bunyinya apa tuan-tuan? Bawau mim, kitab kuning. Bum ke bumi ke bom? Bawau mim bunyinya bumi kan, pasal dibaca dengan baris sekali. Sebab itu kadang-kadang bila kita menelaah kitab-kitab lama ni, dia kena ada fun, dia kena ada seninya baru kita dapat. Itulah contoh yang paling senang nak tunjuk tuan-tuan. Yang lain tak berapa ingat dah sebenarnya kan, dah lama tinggal kitab kuning nak ceritanya. Dan itu sebenarnya yang berlaku. Walaupun begitu, masih banyak ruang yang boleh diperbaiki dalam penterjemahan ini. Justru kami dengan berlapang dada mengucapkan jutaan terima kasih kepada ashabul fadilah, tuan-tuan guru dan para alim ulama yang dapat melontarkan idea dan memperbaiki kelemahan penterjemahan ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebutkan ni, saya nak baca daripada mula supaya kita nampak apa lagi yang boleh kita tambah baik. Punya bagus yang saya tengok, punya merendah dirinya tim penterjemah ini. Dia kata ada ruang tambah baik, bagi cadangan supaya boleh tambah baik. Allahu Akbar kan. Bukan dia kata buku yang aku tulis, aku terjemah ni 100% tepat. Dia tak kata begitu. Tapi dia kata ada ruang nak tambah baik ni. Kalau tuan-tuan guru nampak ada, tolonglah berikan maklum balas supaya kita boleh tambah baik dan beri manfaat kepada orang lain. Allahu Akbar. Sebab itu buku ini dia sentiasa hidup hidup tuan-tuan dan puan-puan. Atas sifat peribadi, saya amat terkesan dengan buku ini kerana 3 sebab utama. Ini kata ketua Lajnah Penterjemah. Pertama, asbab Al-Fadilah pengarang kitab ini, Dr. Mustafa Khin dan Dr. Mustafa Burah adalah guru saya sendiri. Subhanallah. Tahu kan, ketua Lajnah Penterjemah ini adalah Sahibus Samaha, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan beliau pernah belajar di Syria. So ini tok guru dia. Saya tak sempat jumpa tuan-tuan dan puan. Masa saya belajar dulu, saya tak sempat jumpa dengan orang guru ini. Tapi saya pernah jumpa anak kepada Dr. Mustafa Burah yang belajar di Jordan. So sempat jumpa tuan-tuan. Jumpa anak dia pun dah hebat, ayahnya lebih-lebih lagi tuan-tuan. Tu nak cerita Lebih-lebih lagi, Dr. Mustafa Khin adalah musyrif atau penyelidik tesis masa saya ketika menuntut di Majma'ul Ilmi yang dikenal pada ketika itu sebagai Jami'ah Al-Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah Damsyik, Syria. Wah, ini.
Yang kedua, buku ini pernah ditaklifkan kepada saya untuk dibuat pengajaran di Negeri Sembilan bagi pasukan sukarelawan dakwah yang bertempat di pusat dakwah sehingga selesai ketiga-tiga jilid. Versi asal 3 jilid tuan-tuan, so bila terjemah jadi 4 jilid. So itu keterujaan yang digambarkan oleh ketua penterjemah. Jabatan Mufti Negeri Sembilan merasa terpanggil untuk menterjemahkan semua kitab Al-Fiqhul Manhaji dengan membentuk barisan atau lajnah penterjemah. Antara yang terlibat termasuklah Sahibus Samaha Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, mantan Mufti Negeri Sembilan yang sekarang ni, yang baru saya pincin. Al-Fadilah Tuan Haji Abdul Qudus bin Osman, Al-Fadil Tuan Haji Jamil bin Abdul Wahab, dan saya sendiri. Begitu juga ia dibantu oleh 2 orang pakar bahasa, iaitu Cikgu Haji Sahwan bin Haji Mansur dan Cikgu Haji Ahmad Murad bin Arifin. Justru buku ini amat hampir dan dekat dengan jiwa saya. Allahu Akbar. Kan, bila kita terjemah, kita menghayati apa yang kita terjemah. Sebab itu bila dia menulis mukadimah permulaan, kita akan tahu sejarah dia. Kenapa orang begitu bersungguh-sungguh nak tahu cerita dia. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ada satu kitab yang memang berlega di kalangan kita. Kitab Allahumma salli ala Muhammad, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kan, kitab hadis 40. Biasa kita baca tuan-tuan, betul tak? Apa hadis pertama tuan-tuan dan puan-puan? Hadis pasal hijrah. Betul tak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Cerita pasal niat kemudian dikaitkan dengan hijrah. Kalau kita perasan, yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, pada mukadimah kitab Syarah Arba'in ini, penulis menyatakan, iaitu Imam Nawawi sebut, sengaja aku susun 40 hadis ini bermula dengan hadis innamal a'malu binniyat, supaya para pembaca sekalian bila menelaah buku aku kena betulkan niat dulu. Tu dia cerita. Dahsyat tak? Kan dia nak trigger kita ni supaya betulkan niat sebelum baca. Kerana daripada situlah bermulanya sesuatu. Nak kira sesuatu itu sebagai ibadah ataupun adat bergantung kepada niat. So nawaitunya kena betulkan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam solat, bila kita Allah, kena putus hubungan dengan dunia. Kan kita terbalik, bila Allahu Akbar, kunci tadi atas meja. Terbalik je kita tuan-tuan. Betul tak? Sebilangan tak? Bukan kita. Sebilangan daripada kita begitu kan. Time Allahu Akbar baru nampak, tadi duit tadi yang lupa letak ada dalam laci. Tu jadi macam gitu kan. Tapi sepatutnya bukan itu tuan-tuan. Sepatutnya bila Allahu Akbar, putus hubungan dengan dunia. Kerana kita fokus. Bila kita solat, kita fokus. Ingat Allah SWT. Betul? Kalau kita belajar ngaji daripada dulu kan, tok guru kita sebut apa? Kena ada qasad, ta'arun dan tayin. Masya Allah. Kena betulkan kan? Takbir Allah, kat situ ada niat, kat situ ada penjemahan niat, kat situ kita nak paksakan semua dalam kepala kita. Macam mana nak buat tu, Ustaz? Boleh buat ke? Boleh buat. Bila kita takbir Allahu Akbar, semua dah masuk. Kenapa? Bila kita dah bersedia dengan wuduk, maksudnya kita nak solat. Bila kita dah berdiri pakai pakaian menutup aurat, menghadap kiblat, kita sebenarnya nak solat. Betul? Itu matlamat dia. Maksudnya kita dah trigger untuk solat, sedia untuk solat sebelum kita takbir. Sebab itu bila kita takbir Allah, putus. Bukan bila Allah, teringat. Bukan macam tu. Tadi lupa resepi kan? Mak-mak yang kat dapur lupa resepi. Bila Allah, lupa letak santan. Jangan begitu. Berlaku. Nak ceritanya berlaku. Allah teringat, masakan dah hangit. Macam itu pula. Ya. Ini yang berlaku. Kan? Sebab itu, kita bila nak solat, tolonglah fokus tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga sebenarnya, bila kita dah bergerak ni, nak pergi ke masjid, dah pakai, dah mandi, dah gulung kain bapak-bapaknya, dah pakai baju Melayu, dah ambil kopiah, dah letak, fokus sebenarnya nak pergi masjid. Nawaitu dah ada. Allah dah bagi kita pahala. Bila kita pergi, dapat lagi tuan-tuan dan puan. Bila kita masuk solat jemaah, dapat lagi tuan-tuan dan puan. Allah hebat. Berbanding kalau kita nak buat satu dosa. Contoh. Ni niat ni nak ambil kasut kawan. Baru nawaitu. Belum lagi. Malaikat tak catat lagi. Sehingga kita pergi, kita ambil. Kalau kita pergi, lepas tu kita fikir, buat apa aku nak ambil ini barang orang? Tak dicatatkan lagi. Tapi kalau kita dah ambil sah, baru dicatat. Itu beza di antara pahala Allah nak beri kepada kita dan dosa yang Allah nak beri kepada kita. Sebab itu sebenarnya rahmat Allah ini begitu banyak melimpah luas.
Kan begitu banyak limpah luas. Kita duduk dengan PD, dapat laut tuan-tuan tiap petang pergi tengok laut tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ini kan kita rasa dah banyak dah kita punya ni, kita punya amal kepada Allah Taala, cuba bayangkan kalau setitik ais kita campak dekat laut. Banyak mana tuan-tuan dan puan? Itulah amal kita. Banyak. Tak tahu nak cakap macam mana tuan-tuan Rahmat Allah itu lebih banyak sebenarnya. Sebab itu kan bila disebutkan dalam banyak hadis diceritakan perihal nafsu kan, nafsu manusia ni kan, bila ditanya man ana wa man anta, dia jawab apa? Anta wa ana. Kan bila nafsu ditanya oleh Allah, siapa kamu dan siapa aku, dia tak kata Allah, awak tu Allah dan saya ini makhluk. Dia tak sebut macam tu. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Dan cerita tu panjang tuan-tuan sehingga kan satu peringkat bila nafsu dikekang dengan kelaparan, barulah dia kata anta rabb wa ana abd. Awak itu adalah Tuhan dan aku ini adalah hamba. So tuan-tuan dan puan, satu lagi kaedah nak kekang nafsu adalah dengan berlapar. So kena ingat tuan-tuan kan, dia mendadak hari tu puasa alhamdulillah kan, bila timbang je wah 5 kilo. Sebilangan tu letak target 10 kilo turun. Tapi sayang 3 hari lepas Ramadan masuk Syawal naik balik 15 kilo. Bukan apa, cover balik kan, kodok makan ya Allah, selagi mata tak tutup makan. Itu kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Allah masih bagi kita kesihatan. Jaga kesihatan kita. Kenapa? Kita nak beribadah tuan-tuan dan puan-puan. Asal kejadian kita ini adalah untuk beribadah. Betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku jadikan jin manusia kecuali untuk beribadah. Dan jangan bila saya sebut ibadah tuan-tuan dan puan, fokus kita kena sembahyang je. Tolonglah. Kan masuk ibadah tu perlu diperluaskan. Habis ustaz apa lagi? Sebenarnya mengalihkan halangan dekat jalan juga adalah ibadah. Contohnya kan kita nak jalan ada ranting jatuh, angkat ranting ke tepikan, itu juga ibadah. Apa lagi ustaz yang paling senang? Senyum. Ibadah, subhanallah kan. Kalau kita masih lagi ada mak, ada ayah, tengok muka mak ayah kita juga adalah ibadah. Banyak rupanya, banyak sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu bila sebut ibadah, jangan fokus ustaz kena sembahyang ke. Tidak semestinya sembahyang. Banyak lagi yang boleh kita buat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak Ramadan kita tilawah tuan-tuan alhamdulillah. Khatam berapa kali? Sekali ustaz, alhamdulillah. Tapi janganlah pula kita nak sambung tilawah kita tunggu Ramadan tahun depan. Kan? Ni boleh teruskan ni tuan-tuan dan puan-puan. Kan kita boleh teruskan lagi baca Al-Quran. Alhamdulillah gitu 30 hari dapat 1 juzuk. So kalau kita konsisten berterusan, maksudnya dalam setahun 12 kali kita khatam Quran. Subhanallah. Adakah itu mustahil? Tak mustahil. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Ni kita dah masuk musim haji dah tuan-tuan. Kan 16 hari bulan ni insya-Allah Ustaz Suhaimi yang biasa datang untuk berkuliah ke masjid tuan-tuan dan puan-puan akan pergi menunaikan haji. Ni bukan nak kempen tuan-tuan, tak ada, kebetulan cerita pasal haji. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita pergi haji kan kita boleh khatam 2 kali, 3 kali. 60 hari, 45 hari tu boleh khatam 2-3 kali. Bayangkan tuan-tuan. Ya ustaz, tak percaya buat. Tapi kena konsisten. Yalah ustaz, masa tu tak ada buat benda lain. Pergi lillahi ta'ala untuk beribadah. So maksud dia, kalaulah kita bagi sedikit diskaun kan, kerja takkanlah 2 bulan tak boleh khatam sekali tuan-tuan. Kan itu yang kita kena buat. Okey? Panjang pula dia punya huraian dia. Atas alasan yang diberikan di atas, maka sudah pasti buku ini cukup menarik minat saya untuk mengkaji semula penterjemahan dan membuat sedikit penambahbaikan dengan dibantu oleh rakan-rakan di Lajnah Penyusunan dan Tasih yang diketuai oleh saudara Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan rakan-rakan yang lain. Dalam pentasihan ini, kami terpaksa membandingkan terjemahan dengan teks yang asal. Di samping itu, kami juga mengemukakan nota kaki sebagai maklumat tambahan dan juga untuk menambahkan lagi koleksi fiqh yang tidak terbatas kepada mazhab Syafi'i sahaja. Begitu juga dikemukakan takrif atau definisi daripada sumber yang lain sebagai tambahan dan perbandingan definisi tersebut. Sebab itu saya sebutkan tadi tuan-tuan, dia tambah baik terjemahan daripada versi yang asal. Versi asal terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu.
So bila dibuat pentasrihan semula, terjemahan semula, ditambah nota kaki. Contohnya, jumpa satu perkataan yang agak gharib, agak pelik dalam bahasa Arab. Contohnya, katalah perkataan tu bunyinya tayammum. Okey, bagi makna apakah maksud tayammum dekat nota kaki dalam buku yang sama. Apa lagi dimasukkan dalam itu? Selain daripada itu, terjemahan kepada hadis. Bagi nombor hadis. Kan sekarang ni orang kata ini hadis Nabi. Apa buktinya tuan-tuan dan puan-puan? So kalau kita baca dalam kitab fiqh hadis, dia ada nombor hadis. Maksud dia, kalau kita buka buku hadis yang besar, kita cari nombor berapa, kita akan jumpa. Itulah rujukannya. So penting sangat tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Bila kita berada pada zaman fitnah, semua orang kata ini adalah hadis. Kenapa? Dia nak kata bahawa benda itu betul. Kan? Sekarang ni macam-macam orang kata. Saya tak kata benda itu salah tuan-tuan dan puan. Ilmu saya tak sampai situ. Saya nak bagi satu contoh. Apa contohnya tuan-tuan dan puan? Pakai kain. Kan walaupun tak ada kaitan, pakai kain Pakai kain pun dia kata ini ada dia punya sanad. Kan orang bermain sanad sekarang ni. Pakai kain pun ada sanad ni sebenarnya. Kan macam kopiah yang saya pakai tuan-tuan dan puan. Siapa yang pakai kopiah macam ni tuan-tuan? Dulu kumpulan Azhari, para pelajar yang graduate daripada Universiti Azhar yang pakai macam ni. Tapi bukan besi yang dijahit ni tuan-tuan, tak ada. Dalam tu tarbus warna merah, kemudian serban. Itu besi asalnya. Tapi besi yang kita dah kemas kini, kita jahit pakai sarung je. Itu besi dia. Okey. Sekarang ni orang gunakan kaedah tu. Kan orang kata nak pakai selipar, dia kata, ini ada sanadnya selipar ni. Oh yo kau. Dia tak tahu. Saya tak tahu, ilmu saya tak sampai situ tuan-tuan. Mungkin ilmu dia lebih. Sebab itu tuan-tuan, kita kena tahu sumber ni daripada mana. Kenapa? Tak semua benda, saya sebut tak semua benda yang disyariatkan, yang dibuat oleh Nabi itu adalah menjadi syariat kepada kita untuk kita ikut. Tak semua benda. Ada yang dikhususkan kepada Nabi SAW sahaja untuk dibuat. Tapi kita bandelkan semua sekali tuan-tuan. Oh, ini adalah sunnah Nabi. Kalau nak buka tuan-tuan dan puan-puan, antara buku yang menarik untuk kita baca, kecil sahaja bukunya, saya ada bawa ni tuan-tuan. Buku ni pun dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kebetulan gitu saya dapat versi yang terjemahkan. Ini dicetak oleh PTS. Versi yang telah pun saya pun dapat versi yang di photoset. Kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Kecil je kitab ni. Hadis yang cerita tentang sifat Nabi SAW. Kitab ini sebenarnya disusun oleh Imam At-Tirmizi dalam ni. So dalam ni cerita macam mana sifat Nabi SAW. Boleh baca tuan-tuan dan puan-puan. Kan dapatkan nasah ini saya rasa dalam bentuk PDF pun ada. Boleh baca dekat rumah, tengok macam mana sifat rambut Nabi SAW. Nabi suka pakai baju warna apa? Sebab tu kalau kita lihat Haji Razi pakai warna hijau. Kalau Haji Razi pakai dengan ilmu bahawa Nabi pakai baju warna hijau ikut sunnah, dapat pahala. Begitu juga Nabi suka pakai warna putih. Nabi juga suka pakai warna merah. Nabi juga suka pakai warna merah. Time bila? Time perang tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Nabi pakai serban? Ya, pakai serban. Macam manakah kaedah serban Nabi? Yang itu kena buka dalam kitab. Sebab itu sekarang tuan-tuan dan puan, kalau tanya saya, ustaz, yang ini ada sanad ke? Ilmu saya tak sampai situ tuan-tuan. Kan kalau betul, insya-Allah kita ikut, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Sebab itu kena ada sumber rujukan yang betul. Dalam memahami fiqh, kami bergantung kepada banyak buku fiqh Syafi'i dan kadang-kadang merentasi mazhab yang lain. Di samping itu kami juga merujuk kepada Al-Mustalahat Al-Fiqhiyah Al-Syafi'iyah, bertujuan untuk memahami maksud fiqh dengan lebih tepat lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita mengaji fiqh contohnya, ada sebilangan daripada istilah itu kita tak faham pun. Saya sendiri pun bila baca tak faham. Kena rujuk kitab fiqh lain untuk terjemah. Begitu, ya. Sama juga dengan perkataan dalam Al-Quran. Kan kalau kita buka Al-Quran, ada terjemahan dalam bahasa Melayu, tapi sebenarnya saya nak sebut tuan-tuan dan puan, ada kitab yang diberi nama Allahumma salli ala Muhammad Al-Mufahham di Al-Fazil Quran. Kan maksud dia glosari untuk perkataan yang ada dalam Al-Quran dan maknanya. Begitu, ya, begitu sekali. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quran ada ayat yang dipanggil sebagai ayat mutasyabihat. Ayat yang ada double meaning. Double meaning, dua makna. Contohnya
Allah fil Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kamu. Itu terjemahan secara harfian, maksudnya terjemahan secara perkataan. Tangan Allah di atas tangan kamu. So macam mana kita nak terjemahkan? Boleh kita gambarkan tangan Allah macam mana rupa dia? Ini masuk bab fiqh, tuan-tuan. Masuk bab akidah. Kalau salah pemahaman kita, kalau dalam minda kita kata bahawa Allah ada tangan menyerupai tangan makhluk, maka kufurlah kita. Allah wa iyadu billah. Sebab itu kena tahu apakah dia maksudkan dengan yadullah. Sebenarnya ulama sebut yadul itu bermaksud al-quwwah, kekuatan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Sama juga cerita pasal istiwa, kan. Banyak benda yang memang dibincangkan daripada zaman dulu sebenarnya. Bukan sekarang, daripada zaman dulu sampai sekarang. Kerana apa, tuan-tuan dan puan, kita ni kebetulan ni kita ni bukannya orang Arab. Kan, kalau kita orang Arab yang paling fasih sebenarnya adalah bangsa Quraisy. Kan, kalau orang Arab pun datang daripada tempat lain pun dia kena belajar bahasa Arab dengan tepat. Jangan terkejut tuan-tuan puan-puan kalau ada anak, ada cucu yang belajar di tanah Arab, dia punya bahasa Arab lebih baik daripada orang Arab yang duduk di tanah Arab. Kenapa? Kerana mereka menggunakan bahasa Arab Ami dipanggil. Macam kita lah tuan-tuan, kan. Kadang-kadang kita dengar foreigner, kan, warga asing yang belajar bahasa Melayu lebih baik bahasanya daripada kita. Kenapa? Kerana dia menggunakan bahasa buku, kita gunakan dialek Negeri Sembilan. Itu kelebihan kita pula, kan. Kalau macam saya ni campur-campur, tuan-tuan. Kan kadang-kadang rasa kalau jumpa orang Jawa bunyi Jawa. Kalau jumpa orang Kelantan keluar selain Kelantan, tak tahu macam mana boleh keluar. Jumpa orang Pahang lagi senang. Jumpa orang Terengganu jadi orang Terengganu. Siapa? Aku jadi Terengganu hari ni. Bukan. Lidah tu dia dah terbiasa kawan-kawan ramai jadi macam tu, tuan-tuan dan puan. So kalau kita tak gunakan bahasa buku, maka kita gunakan satu lagi bahasa Ami dia panggil, bahasa pasar kita. Kan bila kita guna, sebab itu kalau kita lihat pentingnya kita ni memahami bahasa yang diturunkan itu bahasa Arab dan kita memahami apakah yang dimaksudkan daripada perkataan yang diturunkan itu. So ada kitabnya, memang ada kitab yang dirujuk, dan kitab inilah yang dirujuk oleh para penterjemah ini supaya didapatkan makna yang tepat. Kita baca pun senang, kita faham. Itu matlamanya, kita baca pun faham. Kami tidaklah sesekali mendakwa kerja ini sebagai terbaik, kerana yang sempurna hanyalah kitabullah Subhanahu wa taala, seperti yang diungkapkan oleh ulama termasuk Imam Syafi'i sendiri. Allahu akbar. Walaupun kalau saya baca ni, saya tengok Allah sedapnya bahasa dia, tapi dia kata ini bukan kerja yang terbaik. Sebab tu saya mulakan tadi, tuan-tuan, kalau kita rasa bila kita bincang ini ada benda yang tuan-tuan rasa kena tambahlah dalam penterjemahan ni, maklumkan tuan-tuan dan puan. Penuh yakin dan percaya, kan, Sahibul Samahah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini bersedia untuk memasukkan dalam siri pentasrihan pada masa akan datang. Itu yang bagusnya. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dengan meminjam kata-kata guru kami. Dalam doanya saya tutup dengan kata-kata ini: Ya Allah, tuluskanlah niat dan amalan kami, taufikilah kami kepada sesuatu yang Engkau sukai dan redai. Manfaatilah umat Islam dengan amalan yang kami lakukan ini, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang betul. Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam versi bahasa Arabnya sebenarnya adalah doa daripada ketua lajnah pentasih ini, kan, tentang kerja yang dibuat. Tengok itu sifat seorang ulama, bukan nak bangga diri idok, tuan-tuan dan puan-puan, merendah. Kan betul lah kita punya pepatah Melayu kata apa dia? Ikutlah resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Kan dulu kita ada satu lagi, apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Pagar macam mana? Pagar makan padi macam mana? Harakan pagar ke harakan pegar? Tuan-tuan, harakan pagar ke harakan pegar, tuan-tuan? Pagar ke pegar? Kalau pagar, saya tengok pagar makan padi. Tak betul pagar. Rupanya bukan pagar. Ada sejenis burung namanya pegar. Harakan pegar makan padi. Mengharapkan burung tu yang pergi makan padi itu. Itu betul, kan? Bila saya fikir,
Yo, aku pagar. Macam mana pagar makan padi? Rupanya bila kita tengok, oh, kita yang salah kan. Sama juga kan dulunya kan, bila kita apa, kalau orang dulu dia ada tempayan, lepas tu dia ada tempurung dibuat cedok air tu kan, dia panggil batok kan, orang Jawa cakap batok, tempurung. Dia ada satu lagi peribahasa Melayu tentang batok ni, apa dia tuan-tuan? Upik? Bukan. Saya tak ingat tuan, kalau ingatkan saya sebutkan tuan-tuan. So yang itu adalah muqaddimah, kata pengantar, pengarah dan musyrif lajnah, iaitu Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Okey, kemudian kita nak baca pula muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji. Wah, dah masuk isyak dah, baru nak panas. Aduh, bila nak habis tuan-tuan dan puan. Tapi itulah, walaupun tak banyak, tapi harapannya adalah sesuatu yang kita dapat belajar daripada muqaddimah yang pertama ini. Dia ada muqaddimah ketua lajnah, ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah banyak, ada 4-5 muqaddimah yang kita nak sama-sama baca. Tuan-tuan dan puan, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk perbincangan kita malam ini. Walaupun tak banyak tuan-tuan dan puan-puan, biarlah sedikit tapi dapat. Kan, daripada baca banyak cerita banyak-banyak, apa benda Ustaz cerita ni saya takut nanti bimbang-bimbang kan. Yang dapat balik kan bila tanya, tadi cerita pasal apa cerita pasal pegar makan padi, itu je tinggal, yang lain cerita tu dah lupa. Itu tak nak macam tu tuan-tuan. Pusing je cerita panjang, ingatnya pegar yang last sekali. Itu saya bimbang macam tu tuan-tuan. Harapnya taklah macam tu harapnya tak macam tu. Okay, cukuplah sekadar itu. Sekali baik datang dari Subhanahu Wa Taala, sekali lemah datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikat kedua Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masukkan dalam hamba-Nya yang diberikan nusrah di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan barakan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyyan wa la matrida wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf andainya ada perkataan yang terkasar selama saya menyampaikan kuliah malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.